Alright guys, korang semua nak cuba try iPhone ataupun nak beli iPhone. Tapi sekarang ni, bajet korang memang ketat gila. Bawah dalam 2,500 je. Dalam bajet macam tu, iPhone apa yang korang boleh dapatkan? Kalau korang nak dapatkan iPhone yang baru, antara pilihan yang terbaik korang boleh dapatkan iPhone 11 ataupun iPhone SE tahun ni punya. Tapi bagi aku, iPhone 11 walaupun is still relevant, tapi tu lebih untuk tahun lepas lah. Untuk tahun ni dia dah macam kurang sedikit lah sebab dah lama dah kan. Lepas tu untuk iPhone SE tahun 2022 pula, bagi aku dia okey. Dari segi chipset lah, yang selebihnya tu memang outdated gila. Dari segi dia punya features, lepas tu dia punya screen, body dia, dan keseluruhan tu memang outdated kecuali chipset dia je. So dia macam kurang sikit lah. Tapi jangan salah anggap lah, Bionic A15 pada iPhone SE tahun 2022 ni memang powerful gila. Ni antara chipset yang paling powerful korang boleh dapatkan pada mana-mana smartphone sekarang ni. Jadi disebabkan tu, iPhone apa yang paling berbala untuk didapatkan pada tahun 2022 ni? Kalau korang tak kisah untuk beli iPhone second hand, antara pilihan yang terbaik korang boleh dapatkan adalah iPhone 12. Tetapi kalau iPhone 12 tu korang kena up sikit lah bajet dalam 2006, 2008 macam tu. So kalau korang tak kisah, okey lah, iPhone 12 memang terbaik dah. Tapi kalau korang nak lebih bawah lagi, bawah 2005 ataupun bawah 2000, korang boleh dapatkan iPhone 12 mini. iPhone 12 mini ni sebenarnya lebih kurang je macam iPhone 12, cuma saiz dia yang lebih kecil. Jadi apa yang membuatkan iPhone 12 mini ni antara pilihan yang menarik lah untuk tahun 2022 ni? Pertama sekali adalah saiz dia yang sangat compact dan well design. Overall body dia memang sedap untuk dipegang disebabkan ia menggunakan frame jenis flat. Lepas tu ini adalah siri iPhone yang pertama yang ada magnetic bag dekat belakang ni. Gunaan dia adalah untuk MagSafe wireless charging or even guna aksesori yang ada magnet macam aku buat ni. Tada! Dia melekat. So macam aku ni dia ada stand dan juga boleh letak kad kat belakang ni. So memang sangat useful lah yang magnetic bag ni. Dan aku harap lah untuk tahun ni dan mungkin tahun depan, banyak Android manufacturer adapt lah fungsi ni pada telefon flagship diorang. Sebab fungsi ni memang sangat berguna lah. Kalau kau nak lekat benda macam ni, tak payah kau nak lekat pakai dia punya pelekat tu ke, ataupun kena pakai casing specifically untuk letak kad. So aku sukalah fungsi magnetic bag ni, memang useful gila. Selain tu, model kamera ikonik boba dia pun still look the same. So kepada korang semua yang nak flex iPhone ni kepada orang ramai tu, aku rasa telefon ni masih boleh buat lagi disebabkan dia punya ikonik kamera modul. Okey, kita beralih ke skrin dia pula. iPhone 12 mini ni datang dengan skrin berukuran 5.4 inci sahaja. Push, kecil gila mat. Selain tu, ia menggunakan skrin jenis Super Retina XDR OLED aka skrin OLED sahaja. Apa yang menarik pasal iPhone 12 mini punya skrin ni, ia menggunakan resolusi yang agak tinggi iaitu 1080p. Jadi dengan saiz skrin 5.4 inci kecil dia ni tambah dengan resolusi 1080p, image yang dihasilkan tu memang sharp gila lah. Cuma kepada pengguna Android macam aku ataupun korang semua yang mungkin terbiasa dengan refresh rate lebih tinggi tu, bila bertukar ke iPhone 12 mini ni, dia akan rasa a bit janggal atau pelik sikit lah disebabkan dia menggunakan refresh rate yang agak rendah iaitu 60Hz sahaja. Untuk selebihnya, skrin telefon ni menyokong untuk HDR10+, Dolby Vision dan kecerahan maksimum sehingga 1200 nits. Sekarang ni aku nak cerita pasal dia punya chipset pula iaitu Bionic A14. Adakah ia still perform untuk tahun 2022 ni? Bagi aku soalan ni tak perlu ditanya pun sebab macam kita semua dah tahu, chipset Apple ni memang antara yang terbaik dari segi mobile chipset ni. Kalau letaklah Bionic A14 ke A13, A12 pun still lagi padu daripada Snapdragon or even MediaTek pun. So benda tu korang tak payah bimbang lah. Dan performance harian pun tak ada masalah, memang smooth sahaja. Kalau korang nak main game dengan telefon ni pun memang tak ada hal, boleh je main dengan max setting. Cuma aku tak sarankan korang main dengan telefon ni lah. Bukan disebabkan dia punya bateri, cuma dia punya size screen yang agak kecil. Yes, korang akan dapat FOV yang sama pada mana-mana game, cuma disebabkan size screen dia yang kecil. Kalau korang main Apex Legends lah contohnya kan, aku cerita korang semua, korang main nampak ke enemy yang jauh tu dengan size screen kecil je ni, memanglah FOV luas, tapi still korang kena tengok dekat macam ni yang baru boleh nampak kan kat mana enemy tu ada. Okey, benda yang ramai orang concern lah pasal iPhone 12 mini ni adalah dia punya bateri. Mampukah telefon ni bertahan selama sehari? Jawapan dia yes. Tapi sebelum tu, aku cerita korang semua lah, kalau korang beli iPhone 12 mini ni, telefon ni tak datang dengan charger. Disebabkan starting dengan iPhone 12 series ni, memang Apple memang dah tak bagilah charger. So, kepada korang semua yang tak ada charger tu memang pisang lah kan. Tapi jangan bimbang, aku ada satu suggestion untuk korang. Instead of korang beli yang charger Apple yang harga RM99 tu, korang boleh beli Ugreen yang charger harga RM35 sahaja.
saja dan dia support lah untuk fast charging 20 watt pada iPhone 12 mini ni. Jadi dengan RM35 tu korang dah save banyak lah kalau nak compare dengan RM99 tu. Dan fast charging telefon ni pun laju disebabkan saiz bateri dia yang kecil lah, iaitu 2227 mAh. Memang kecil je dan bila charger laju memang tak sampai sejam dah full charge lah. So tu advantage yang korang dapat lah bila bateri kecil macam ni. Berbalik kepada persoalan tadi, mampukah telefon ni bertahan selama sehari? Yes. Mengikut penggunaan korang lah. Macam aku sendiri, aku ni pergi kerja. Pergi kerja buka lah WhatsApp, lepas tu dengar lagu, lepas tu lah tengok IG, tengok TikTok, awet gelek ke apa kan. Macam tu je lah kan, balik-balik kena charge lah. So dia punya daily cycle tu kau charge sehari ataupun 2 kali lah. Ikutlah kalau malam tu kau takut esok pagi bateri separuh kan, kau charge lah awal-awal. Tu ikut korang lah. Untuk charging dengan telefon ni kemungkinan korang akan charge sehari atau 2 kali je dalam masa sehari tu. So jangan bimbang lah. Tapi kepada korang semua yang gaming heavy ataupun korang gunakan phone ni untuk buat kerja macam Foodpanda ke Grab kan, aku tak saja sangat lah sebab dia memang drain laju lah apabila menggunakan aplikasi yang menggunakan GPS ataupun GPU heavy tu. So reminder for that lah. Kalau korang yang gunakan benda tu, baik cari phone lain lah. Beralih pula ke software, iaitu dia punya iOS. Telefon ni datang dengan iOS 15.4 update terbaru tu, dan dia juga menyokong untuk face unlock dengan menggunakan mask. Walaupun dia punya face unlock tu agak slow sikit lah, aku boleh kata. Walaupun kau pakai mask, dia tak immediately detect lah. Dia kena tengok-tengok sikit baru dia detect. So agak slow tapi boleh guna lah. Selain tu, beberapa fungsi yang best yang ada dekat iOS 15.4 ni, korang boleh tukar suara Siri kepada lelaki or even accent yang berbeza sikit. Tapi sejujurnya korang kena explore sendirilah iOS ni. Aku nak cerita kat korang semua banyak sangat fungsi yang best. So kalau korang yang first time ni menggunakan iOS ni, aku suggest korang bodek tengok apa yang best pasal iOS ni. Dia ada banyak fungsi lah dan aku boleh kata best juga lah. Tapi satu lagi peringatan untuk korang semua pengguna Android yang mungkin nak try iPhone ni, ada 2 benda yang korang kena ambil tahu lah. First kali adalah WhatsApp. Korang kena ingat, korang tak boleh transfer WhatsApp daripada Android ke iOS. Benda tu memang tak boleh buat. Aku sendiri pun guna iPhone 13 Pro ni, kena pakai third party apps, dan third party apps tu pun kena bayar. Dan korang faham lah, bila kena bayar tu sakit sikit lah. Kalau korang nak beli kat Shopee tu, aku tak suggest sangat. Tapi kalau korang yang rasa dah macam teruk sangat memang nak tukar, just do it lah. Tapi kalau apa-apa jadi, aku tak bertanggungjawab lah kan. Dan yang kedua pula, kepada korang semua yang mungkin lagi old school menggunakan button pada Android, aku tak tahu kenapa, aku rasa gesture lagi best. Tapi tu korang punya preference. Dekat iPhone ni tak ada button, so korang kena pakailah navigation button yang mungkin aku rasa agak remeh juga, ataupun gesture. So dua pilihan tu lah. Kalau korang yang tak boleh adapt dengan tu, mungkin akan rasa pelik sikit lah menggunakan iPhone ni. Okay, last sekali adalah kamera dia macam biasa. Adakah iPhone 12 mini punya kamera ni still up to date dengan kamera phone yang ada sekarang ni? Yes, it does. Tapi mungkin tak setanding lah dengan flagship yang keluar tahun ni. Tapi gambar dia memang cantik lah. Memang nampak macam iPhone. Dia datang dengan 2 tetapan kamera, iaitu 12MP kamera utama dan 12MP ultra wide dengan keluasan 120 darjah dan 12MP selfie kamera. Very simple, semua 12MP. Bagi aku, kamera di iPhone 12 mini ni memang still up to date dengan telefon sekarang ni. Fungsi HDR dia memang mantap, dan tambahan lagi dengan fungsi Deep Vision, korang akan nampak lah gambar lebih crisp, sharp dan kurang noise. Aku rasa aku tak perlu sembang banyak sangat lah pasal iPhone punya kamera, sebab kita dah tahu dia memang padu dah. Tapi apa yang lebih padu pasal iPhone ni adalah dia punya video. Korang boleh record sehingga 4K 60fps. Korang juga diberi pilihan untuk shoot video HDR sehingga 4K 30fps. Jadi video iPhone memang padu mat. Even telefon sekarang pun tak boleh compete lah dengan iPhone punya video capability ni. Memang padu. Dan kebanyakan orang pun kalau korang tengok akan shoot video dekat telefon dia orang menggunakan iPhone saja. Dia orang takkan guna lah Android. Adalah, tapi macam tak banyak lah. Dan kita boleh nampak lah how good iPhone punya video ni. So kepada korang semua yang nak starting vlog, pakai iPhone is actually a good choice lah, sebab dia ringan dan dia juga phone, boleh guna kan. So memang mantap lah bila korang nak buat vlog tu. Jadi sebagai konklusi, adakah iPhone 12 mini ni masih berbaloi untuk dibeli pada tahun 2022 ni? Jawapan dia mestilah yes. Apa yang korang nak pada telefon ni semua ada, kecuali refresh rate yang tinggi. Yang tu ialah pun bateri dia pun boleh tahan juga sehari. Dan aku rasa korang akan puas hati lah bila telefon ni. Tapi kepada korang semua yang mungkin tak suka phone size compact ni, mungkin korang boleh try iPhone 12 yang biasa tu, cuma harga up sikit lah dan bateri lebih besar. Itu advantage lah. Tapi kalau korang semua yang nak juga bajet macam tu, iPhone 12 mini lah yang ada pun kan. So itulah yang korang boleh dapatkan sekarang ni kan, yang best pun. Tapi kalau korang nak iPhone 13 mini pula, tunggu hujung tahun ni lah, di mana iPhone 14 keluar.
harga dia akan drop lagi. So macam tu lah dia punya loop. Dia pusing-pusing, harga lain bila baru yang keluar, harga jatuh. Harga baru keluar, dia jatuh. Macam tu lah pusingan dia kan. So tu je lah apa yang korang kena ambil tahu. Okay, untuk beli phone second hand pula, ni tips aku korang semualah. Kalau korang nak beli kat Lazada atau Shopee, pastikan seller tu boleh dipercayai. Aku akan letak dekat description ni seller yang menjual iPhone 12 mini yang actually boleh dipercayai. So jangan bimbang. Tapi kalau korang nak lebih secure, lebih baik beli kat Facebook Marketplace ataupun kat Carousell. Sebab kat sini korang boleh COD, korang boleh tengok sendiri dia menjangka hayat bateri 90% ke atas ke, ataupun dia punya screen okey ke, dia ada True Tones ke tak kan. So benda tu lagi senang lah nak compare kau beli kat Shopee tu. Tapi Shopee ni lagi mudah lah, kau tak fikir kau order, dia akan sampai je. So tu pilihan korang sendirilah. Jadi itu sajalah untuk video kali ni tentang iPhone 12 mini ni. Bagi aku dia adalah sebuah piece of hardware yang sangat padu. Bak kata pepatah, kecil-kecil cili api. Betul ke tak? Aku pun tak pasti. Jadi itu sajalah dari aku, Imran. Assalamualaikum. Bye-bye.